Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. Tak lambat saya baru sampai office untuk kita menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, yang mana kita bincang kita sampai itu kali terakhir kita masuk ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ayat ke-6. Sedang bincangkan berkenaan tajuk wuduk. Kita bincang tentang tajuk wuduk dan kita dalam pembincangan tersebut kita dah sampai kepada bahagian okey, kita sampai kepada bahagian sapu kepala last kali. Muka surat yang ke-643. Saya buka balik. 643. Last kali kita berhenti di situ. Kita berhenti berkenaan dengan tajuk ayat ke-6 itu tentang apa, tentang menyapu kepala, menyapu pada kepala. Share. Okay. Last kali itu kita bincangkan sampai situlah masalah apa ulangan dalam menyapu kepala. Masalah sapu kepala. Pertama sekali kita sebutkan pasal ayat tersebut datang dalam surah Maidah ayat ke-6 bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qumtum ilas salah, bila kamu bangun untuk mendirikan solat. Kamu berniat untuk mendirikan solat. Bangun untuk mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Dan kita kata dia permulaan wajah tu daripada permulaan kawasan tumbuh rambut, kita orang tumbuh otak dia pun di kawasan permulaan kepala di akhir muka, permulaan kepala. Sampailah ke dagu, daripada telinga tepi ke telinga sebelah kiri, kat kanan dan kiri. Itu kawasan panjang dan lebar untuk kawasan muka. Dan kita kata bahawa apa-apa yang ada di situ sahaja yang kena. Rambut yang panjang lebar tak disuruh untuk dikenakan air. Muka itu sahaja. Dan apa-apa yang luar daripada kawasan berkenaan, mana bulu yang ada kat situ ia kena. Tapi yang kata benda yang luar tidak dikira sebagai benda yang mesti dibuat. So, ada orang bincangkan, dia kata tarik side panjang nak kena basahkan semua ke? Jawapannya tidak. Jawapannya adalah tidak. Benda apa yang ada pada kawasan muka itu sahaja. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu hingga siku. Tangan kamu hingga siku. Dan kita kata timbulnya kata-kata ataupun pendapat yang menyuruh untuk dipanjangkan kawasan bercahaya bagi badan yang kena wuduk. Sebab orang yang beriman akan bercahaya kawasan anggota badannya yang kena wuduk. So Abu Hurairah anhu dahulu dia masuk, bukan setakat sampai lengan ni, sampai ketiak. Sampai ketiak. Dia akan wuduk sampai situ. Nak memanjangkan akan cahaya pada kawasan badan dia supaya dia ada akhirat nanti. Jadi itu Nabi SAW sebutkan. Baik. Dan kemudian kita sebut tentang sapu kepala lah. Tadi kita yang last kali sapu kepala dan cuma kita kata dalam masalah bar tu lah, bar biru usikum tu maksud dia apa kan. Dan ada yang kata adakah untuk ilsak, mensentuh pada kepala tu ataupun sebahagian. Namun kata sebahagian ni Ibnu Katsir sendiri kata fihi nazar lah. Dia kata dua pendapat. Jadi dia ada ahli usul kata Quran datang dengan mujmal, tengok dalam hadis sunnah untuk penjelasan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia pandang dalam Quran itu rukun, dalam hadis itu sunat. Cuma ialah macam kita terangkan itu,
masalah sapu ubun-ubun sahaja tanpa seluruh kepala adalah tidak dibuat oleh Nabi SAW. Yang dibuat sapu ubun-ubun, sapu atas serban, mengganti kepada kepala. Sapu atas ubun-ubun, sapu atas serban. Tapi tidaklah sapu ubun-ubun sahaja. Okey, itu yang lebih kuat lah, dalil lebih kuat. Kemudian yang kita tu last sekali berkenaan ulangan. Adakah menyapu kepala lebih sekali itu lebih sekali itu sebagai sunnah yang masyhur dalam mazhab Syafi'i ataupun apa yang digalakkan sebenarnya hanya sekali saja. Okay? Macam dalam mazhab Ahmad, siapa ikut dia. Jadi kat sini ada penjelasan lah dalam riwayat Uthman bin Affan ataupun Humran Maula Uthman ataupun Sahabat Maula Rasulullah, memang datang perbuatan menyapu kepala tu disebut sekali, saya disebut 3. Cuma yang lain tu kata sebutkan ada yang Nabi buat 3 kali daripada Humran. Dia terlihat Uthman bin Affan wuduk, dia sebut 3 lah, sapu kepala 3 kali. Okay? Cuma lafaz yang ini dia bersendirian dengan Abu Daud. Kalau kita belajar mustalah hadis, kalau sekiranya ada percanggahan dan majoriti riwayatkan satu, yang satu tu janggal, ia tak patut dijadikan amalan yang satu tadi, bahkan dijadikan yang satu tadi sebagai janggal, syaz. Yang lain-lain tu yang diikuti kalau ada percanggahan, terutama kalau dia kata hukum macam ni lah. Jadi yang rajihnya kita sapu kepala sekali saja. Baik, sampai situ kita berhenti Baik. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, kata Ibn Katsir, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki kamu hingga ke arjula, wa arjulakum, wa arjulakum ilal ka'bain. Dia kata quri'a, dibaca, Ibn Katsir kata dibaca wa arjulakum bin nasbi, dengan nasab dengan baris atas, atfan ala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sebagai ataf, susulkan kepada perbuatan basuhlah wajah kamu dan tangan kamu dan kaki kamu lah. Maksudnya dia jadi baris dia sama dengan wujuha dengan aidia. Kan arjula, kan kum tu kamu, wujuha kum tu kamu, aidia kum tu kamu kan. So tengok baris akhir, wujuha aidia, menunjukkan bahawa pasal ni jadi maf'ulun bih. So basuhlah wajah kamu dan tangan kamu dan basuhlah kaki kamu. Itu cara bacaan yang dibaca dengan sedemikianlah. Jumhur baca macam tu. Wara bin Abi Hatim an Ibn Abbas, dan mereka Ibn Abi Hatim daripada Ibn Abbas, annahu qara'a, bahawa beliau Ibn Abbas membaca wa arjulakum dan arjula, kaki kamu, yaqulu, beliau berkata raja'at ila al-ghusl, kembali kaki-kaki itu kepada basuhan. Okey. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, tapi riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, wa Urwah bin Zubair, wa Atha bin Rabah, wa Mujahid bin Jabr, wa ghairihim, selain mereka, nahwa dzalika, seumpama itu. Okey. Ini yang inilah qiraat ini yang menunjukkan bahawa memang bacaan dia semua baris atas. Wa hadhi qira'atun zahiratun fi wujubil ghusli, dan dia kata bacaan ini adalah nyata pada mewajibkan pembasuhan. Kama qalahu salaf, macam mana dikatakan ia oleh salafus salih. Wa min hahuna dhahaba man dhahaba ila wujub tartib min fil wudu. Daripada sinilah berpendapat siapa yang berpendapat kepada wajib tertib, wajib ikut sequence dalam berwudu. Sebab tengok walaupun kalimah arjula tu datang lepas ID kata biruusikum, biruusi. So jadi kalimah arjul tu dia balik kepada perbuatan basuh. Walaupun duduk dia lepas daripada huruf jar, ataf dan jar, tapi dia tak ikut baris itu sebab tertib dia walaupun duduk belakang tapi tetap kena follow yang awal. Maksudnya dia bukannya basuh sapulah pada kepala kamu, sapu pada kaki kamu, tak ada. Dan kaki kamu tu bukan sapu tapi basuh. Perbuatan basuh tu pada muka, tangan dan kaki. Sapu pada kepala. Tapi kan sapu tu kan duduk tengah. Duduk third, nombor 3 kan. Bila kita sebut basuhlah muka kamu, tangan kamu, kemudian kepala kamu, kemudian kaki kamu. Tapi kita tahu kat sini yang tengah ni sapulah pada kepala kamu. Tapi yang kaki ni dia follow yang depan. Itu basuh. Mentartib, Nabi tak pernah ikut tertib lain pun.
Memang tertib Nabi SAW dalam berwuduk sentiasa sedemikian. Okay. Dia kata kama huwa madhhabu jumhur. Dia macam madhab jumhur para ulama. Khilafan li Abi Hanifah, ini Nabi bercanggahan pendapat ni dengan Abu Hanifah. Haislam lam yashtarit at-tartiba, di mana beliau tidak mensyaratkan perbuatan berturut-turut susunan sequence tu. Bal law ghasala qadamayhi thumma masaha ra'sahu wa ghasala yadayhi thumma wajahu ajza'ahu dhalika. Bahkan ikut pendapat Abu Hanifah, kalau sekiranya orang tu basuh dua kaki dia, kena sapu kepala dia, kena basuh dua tangan dia, kena basuh muka dia, memadai untuk dia itu. Mesti enough for him, sah untuk dia itu. Li'anna al-ayat amara bi ghasli hadhihi al-a'dha. Ya, kerana ayat datang perintah untuk membasuh anggota-anggota berkenaan. Wal waw la tadullu ala tertib. Waw tidak menunjukkan bertertib. Yang betul waw tidak menunjukkan bertertib. Kalau saya kata saya makan dan minum, boleh saya minum dulu, boleh saya makan dan saya minum. Dia tak semua tertib. Kalau anda kata dalam bahasa Arab, yang ada sequence ni bila kita summa. Okay? Summa. Yang ini kita akan dengar sebutan tu dalam hadis. Perbuatan yang dibuat oleh para sahabat, tunjukkan kemudian. Ada pun yang Quran Karim tak sebut. Ini kita pegang yang pendapat yang paling rajih ialah kita tengok dalam baca dalam Quran, tengok dalam hadis. Perintah dalam Quran secara umum, perbuatan dalam hadis adalah perincian. Itu sepatut cara betul kita faham dalil. Wa qasalakal jumhur fil jawabi ala hadzal bahthi turuqa. Dia kata sebenarnya telah melalui jumhur para ulama dalam menjawab mengenai kajian ini beberapa jalan. Faminhum man qala, maka adik-adik mereka ni yang berkata al-ayatu dallat ala wujubi ghasli al-wajhi ibtida'a indal qiyam ila salah. Dia kata ayat berkenaan menunjukkan kepada wajib untuk membasuh wajah sebagai permulaan, mula-mula sekali ibtida'a indal qiyam, ketika bangun kepada solat. Li'annahu ma'murun bihi bifa ta'qib. Kena diperintahkan bila bangun tu farsilu, gunakan fa. Fa ta'qib ni maksudnya justru, mana maksud dia immediately. Wahia muqtadiyatun li tertib, dan fa tu memang berikan maksud untuk tertib. Walam yakul ahadun minan nasi biwujubil ghasli wajhi awalan thumma la yajibu tartibu ba'dahu. Dan tak berkata sesiapa pun di kalangan orang ramai tentang wajibnya basuh wajah mula-mula, kemudian tak wajib tertib sesudah itu. Bal qailu ithnan. Bahkan yang berkata tu dua-dua sekali. Ahaduhuma yujibu tertib, salah satu mewajibkan tertib kama huwa waqi'un fil ayati, macam yang berlaku dalam ayat berkenaan. Wal akharu, yang lain, yaqulu la yajibu tertib mutlaqa. Ada yang mengatakan tidak ada tertib secara mutlak. Wal ayatu dallat ala wujubi ghasli wajhi ibtida'a. Sedangkan ayat tersebut memastikan basuh wajah from the start. Mula-mula kamu bangun nak sekarang, maka lantas. Jadi tak boleh kita buang kalau dah muka tu duduk depan, dan kenapa yang lain tak ikut tertib pula? Bali adalatun, bahkan ia menunjukkan kama huwa madhhabu ta'ifatu minan nuhat. Sebenarnya ia pendapat madhab atau pegangan okey. Fa wajaba tartibu fima ba'dahu li ijma'in la faraqa. Okey. La faraqa. Dia kata maka wajib tertib pada apa yang sesudahnya. Kerana himpunan bukan pemisahan. Pasal kita berhimpun, perbuatan tu berhimpun, so kita tak pisahkan. Tak sebab kita pisahkan kata tak ada tertib. Sebab memang disuruh mula-mula sekali kena basuh muka. Dan kalau anda kata itu kita gabungkan, memang ada tertib lah. Bukan kita pisahkan. Minhum man qala, akan tapi ada yang mereka yang berkata la nuslimu annal wawa la tadullu an tertib. Kami tak terima bahawa waw tu tidak menunjuk pada tertib. Bal hiya dalatun kama huwa madhhabu ta'ifatu minal nuhat. Bahkan ia menunjukkan macam mana ia mazhab sekumpulan di kalangan para pakar nahwu, pakar grammar bahasa Arab, wa ahlul lughati dan ahli bahasa, wa ba'dul fuqaha dan juga ba'dul fuqaha dan sebahagian para fuqaha. Dia memang kata waw tu ada masuk tertib, ada masuk sequence. Cuma naqulu, kemudian kita katakan pula bitakdir taslim kaunuha la tadullu an tertib lughawi, dengan keadaan dengan kita terimalah dengan anggaran dengan anggaran penerimaan keadaan kalimah waw tu, perkataan waw tu tidak menunjuk pada tertib dari segi bahasa. Hiya dalatun an tertib syar'an, tapi ia telah menunjukkan kepada tertib
dari syarak fima min sya'nihi ayyurattaba, pada apa yang daripada keadaannya kena disusun. Wa dalil untuk itu adalah ala zalika, untuk itu adalah anna Rasulullah SAW lamma tafa bil baiti, bahawa Rasulullah SAW bila tawaf di Baitullah, kharaja min babis Safa, baginda keluar daripada pintu Safa, kan, wa huwa yatlu qauluhu ta'ala, dan keadaan baginda Rasulullah SAW sebut inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sebenarnya Safa dan Marwah daripada syiar-syiar Allah. Cuma qala, Nabi pun bersabda, abda'u bima bada Allahu bihi, aku mulakan dengan apa Allah Ta'ala mulakan dengannya. So Allah Ta'ala sebut mula-mula sekali buka Safa, maka Nabi mula sa'i daripada Safa, bukan daripada Marwah. Sebab kerana itu yang Allah Ta'ala mulakan dalam sebutan. Syaratnya diikut tertib macam tu, Nabi ikut. Jadi Nabi kata mulakan. Lafzu muslimin, lafaz muslim. Wa lafzu nasa'i, lafaz nasa'i pula, ibda'u bima bada Allahu bihi, mulakanlah kamu semua dengan apa Allah Ta'ala mulakan dengannya. Wa hadha lafzu amrin, ini lafaz perintah. Wa isnaduhu sahih, dan sanad dia ada sahih. Fadalla, maka dalil ni, ayat ni, dalla ala wujubil bada'ata bima bada Allahu bihi, wajib kita memulakan dengan apa dimulakan oleh Allah SWT. Wahyu makna kauniha, itu pengertian maknanya, tadullu ala tartib syar'an, itulah pengertian keadaannya menunjukkan kepada tertib dari segi syarak. Dari segi bahasa tidak, dari syarak ya. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala saja lebih mengetahui. Tapi macam kita sebut tadi lah, asas dia Nabi SAW tidak pernah wuduk cara lain. Tak pernah mula dengan kaki dulu, tak mula dengan kepala dulu, mulakan dengan muka dulu. Bahkan mula dengan tangan, kan? Tangan dengan cedok air, kumur-kumur masuk hidung. Bahkan pembasuhan mulut dan hidung tadi termasuk dalam pembersihan muka. Masukkan air dalam mulut dan hidung, itu sebenarnya adalah pembersihan bagi muka. Itu sekaligus sebenarnya masuk dalam apa otak muka. Macam juga penyapuan telinga masuk pada penyapuan kepala. Dia masuk sekali. Pasal Nabi pernah sebut al-udhunani minar ra'si, dua telinga tu termasuk daripada kepala. So ada sapuan kepala tadi dibuat bersama-sama dengannya, menyapu telinga. Itu yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Baik. Wa minhum man qala, ada kan mereka yang berkata, lamma dzakarallahu hadhihi sifata fi hadhihi al-ayati ala hadha tartib. Ada kan mereka masih lagi nak tolak lah pendapat Abu Hanifah tu. Kerana apabila Allah Ta'ala telah menyebut Allah Ta'ala sifat ini dalam ayat ini di atas tertib ini, faqat'un naziri an nazir, faqat'an nazira an nazir, ya, wa adkhala al-mamsuha bainal maghsulain. Dia kata maka Allah telah putuskan, kan, perbandingan daripada bandingan-bandingan yang lain. Tak ada kita nak cuba fikir lain, sebab dan dia masukkan pula wa adkhala al-mamsuh bainal maghsulain. Bahkan dia masukkan perbuatan sapu di antara dua basuhan. Ini basuhan tangan, antara tangan dan juga kaki. Penyapuan kepala diletakkan di situ. Dalla ala zalik ala iradati tartib. Zalika ala iradati tartib, menunjukkan itu kepada kehendak untuk susunan, untuk tertib, untuk sequence. Itu pendapat lagi. Wa minhum man qala, dari mereka juga berkata, la syakka annahu qad rawa Abu Daud wa ghairuhu an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Okey. Dia kata tidak ada syak bahawa semuanya telah meriwayatkan Abu Daud dan selain beliau daripada Amr bin Syu'aib, daripada bapa dia, daripada datuk dia. Amr bin Syu'aib, ni bapa dia, datuk dia tak silap saya Amr bin As kot. Sekejap. Bapa dia Syu'aib, Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr, silap. Sekejap. Betul lah. Okey. Yang bapa dia tu Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Umar. Datuk kepada Amr bin Syu'aib tu adalah Abdullah ibnu Amr ibn As. Anak Amr bin As ada nama anak dia nama Muhammad. Syu'aib tu bin Muhammad. Maksudnya Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Mas'ud, bin Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As. Okey. Dia kata apa? Dia kata Rasulullah SAW tawaddu'a maratan. Rasulullah SAW wuduk sekali-sekali. Thumma qala, kemudian dia kata
hadha wudu'un la yaqbalullahu salata illa bihi. Ini wuduk yang tidak menerima Allah Taala solat kecuali dengannya. Qalu berkata fala yakhlu imma an yakuna tawaddu'an murattaban fayajibu tartib aw yakunu tawaddu'a ghairu murattabin fayajibu adam tartib. Jadi bila dikata macam tu kan, bila Amr bin Syuaib kan kata Nabi SAW telah berwuduk sekali-sekali, kemudian baginda bersabda, ini wuduk yang tidak terima Allah solat kecuali dengannya. Takkan menerima Allah Ta'ala solat kecuali dengan wuduk macam ni. So, jadi mereka berkata, para ulama berkata, takkan sunyi, takkan kosong, takkan sunyi sama ada baginda telah berwuduk secara sequence, secara susunan, maka wajib tertib, ataupun baginda wuduk dengan tanpa susunan, maka wajib tidak tertib. Jadi dia pasal bila dia kata takkan Allah terima wuduk kecuali macam ni. Ini wuduk yang Allah takkan terima kecuali dengannya. So kalau dia kata A, bila dia kata itu either A tanpa tertib, maka wajib tak tertib, ataupun memang dengan tertib dan kena ikut sequence yang Nabi tunjukkan. Wala qaila bihi, dan tiada yang mengatakan dengannya. Pendapat kata tak wajib tertib. Bukan, wajib tak ikut tertib. Tak ada siapa boleh cakap macam tu. Fawajaba ma dzakarnahu, maka wajiblah apa kita sebutkan itu ikut tertib. Ya. Okay, itu qiraat yang wa arjulakum Wa amma qiraatul ukhra. Adapun bacaan yang lain, yang baca arjula, bukan baca arjula wa hiya qiraatu man qara'a bil khafdi. Ia adalah bacaan siapa yang baca dengan wa arjuli. Siapa yang bacakan wa arjuli bil khafdi dengan baris bawah. Maksud dia sapulah pada kepala kamu dan sapulah pada kaki kamu. Pasal kalimah arjula memberitikan basuh. Pasal ikut tangan dan juga muka dan tangan. Tapi bila kita bariskan bawah daripada arjula kepada arjuli, dia jadi wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Mana sapulah pada kepala kamu dan sapulah pada kaki kamu. Maksud dia kalau kita baca arjuli. Ada bacaan qiraat baca dengan arjuli bil khafdi. Faqad ihtajja biha syi'atu fi qaulihim biwujubil masir rijlain. Yang berhujah dengannya dengan bacaan ini golongan Syiah. Dalam pendapat mereka atau kata-kata mereka tentang wajib sapu dua kaki. Tak boleh basuh. Syiah dia tak basuh kaki. Dia sapu kaki saja. Bagi dia kata sapu kaki. Li'annaha indahum ma'tufatan ala masir ra'si. Kerana ia ayat apa dua kaki tu di sisi mereka diatafkan kepada kepala, pada sapu kepala. Wa qad ruwiya an ta'ifatin minas salafi ma yuhimul qaula bil mashi. Dan telah diriwayatkan daripada sekumpulan di kalangan salafus salih apa yang memberikan macam bayangan, macam kesangsian pendapat dengan memberikan macam gambaran yang tak kuat, waham memberikan rasa sangsi pendapat tentang menyapu. Farawa Ibn Jarir At-Tabari an Humaid, daripada Humaid qala, beliau berkata qala Musa bin Anas li Anas, berkata Musa bin Anas kepada Anas, wa nahnu indahu, dan kami di sisi dia. Musa bin Anas kata pada Anas bin Malik, dia kata ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, innal hajjaja khatabana bil ahwazi wa nahnu ma'ahu. Sebenarnya Hajjaj, itu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, panglima kerajaan Bani Umayyah yang sangat zalim, yang menumpahkan darah, bunuh para sahabat dan sebagainya. Dia telah berucap kepada kami bil ahwaz, di Ahwaz satu tempat, nama satu tempat, wa nahnu ma'ahu, dan juga kami bersama dengan dia. Dia berucap kami bersama dengan dia. Fa dzakara tahura, lalu dia sebut tentang penyucian. Fa qala igsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah kamu dan tangan kamu. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, dan sapulah pada tangan kepala kamu dan kaki kamu. Wa innahu laisa syai'un min Adam aqraba min khabathihi, dia kata, dan sebenarnya tidak ada sesuatu daripada anak Adam aqraba min khabathihi min qadamaihi, lebih dekat terhadap kawasan wa arjulakum lah, terhadap kawasan kotoran dia berbanding dua kakinya. Dan kalau kan kotoran kan kita buang air dan sebagainya, tempat paling dekat kena dengan kotoran tersebut adalah kaki kita lah. Okey. Fasilu butunahuma wa zuhurahuma wa raqibihima. Mana basuhlah
basuhlah tapak kaki kamu, tapak kaki kedua-duanya, bahagian atas kedua-duanya, dan kawasan buku lali dan juga kawasan tumit daripadanya. Qala Anas, sadaqallahu wa kadzaba Hajjaj. Telah benar Allah dan telah berbohong Hajjaj. Qala Allah Ta'ala, dan telah firman Allah Ta'ala, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Sapulah pada kepala kamu dan kaki kamu. Qala perawi itu berkata, wa kana Anas zaman saqadamaihi ballahuma. Dan Anas bin Malik bila dahulu dia membasuh kedua-dua kakinya, dia membasahkan kedua-duanya. Ni masalah kan, dia sanad dia sahih tapi macam difahami seolah-olah sapu. Dan kata-kata Anas bin Malik tentang berbohong Hajjaj benar Allah, dan adakah bermaksud bahawa dia menafikan perbuatan basuh? Jawapannya dekat situ tidaklah sebenarnya. Tapi ada orang yang faham dari situ seolah-olah Anas bin Malik kata benar Allah tipu Hajjaj. Dan Hajjaj bin Yusuf ni pasal orang menyampah yang dia benci dengan dia. Jadi dengan sebab itu berlaku kefahaman kat sini seolah-olah macam kata-kata Anas tadi membenarkan perbuatan sapu bukan perbuatan basuh. Kan? Jadi kata, dan Anas dahulu bila dia menyapu kaki dia membasahkan kedua-duanya. Dia basahkan kedua-dua kaki dia, sapu dan basahkan. Sanad dia adalah sahih. Pendapat ini kata menurut sahih. Warawal Ibnu Jarir Anas dan diriwayatkan Ibnu Jarir At-Tabari daripada Anas, qala beliau berkata, nazal al-Qur'anu bil mashi wa sunnatu bil ghusli. Telah turun Quran dengan penyapuan dan sunnah datang dengan basuhan. Wa isnaduhu sahih, sanad juga adalah sahih. Warawal Ibnu Jarir an Ibnu Abbas qala, dan dia kata dari Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas, qala beliau berkata, al-wudu'u ghuslatani wa mashatani. Wuduk tu ada dua basuhan, dua sapuan. Dua basuhan, dua sapuan. Tapi sebutan ini kalau kita patah balik, tidak ada pembenaran daripada perbuatan Nabi SAW. Itu kena faham. Understanding kita ada, kita tahu bahawa sebutan tu datang. Kalau sahih sekalipun, tidak menolak akan masalah hadis-hadis yang datang, perbuatan Nabi membasuh kaki baginda, dan sapu bukan pada kaki, tapi pada sarung kaki. Kalau pakai stokin ke, khuf ke, maka boleh disapu di atas sarung kaki tersebut untuk gantikan pembasuhan. Adapun ketika waktu yang lain, Nabi SAW sentiasa akan membasuh kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sepatutnya kita ambil lah. Walaupun kita kata sekarang ni macam jangan kita pening kepala bila kata tapi ada sahabat kata. Sahabat tu kata dia bandingkan dengan perbuatan majoriti para sahabat dan yang perbuatan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan Nabi dan juga perbuatan para sahabat yang majoriti itu menjadi hujah. Bukan kita peningkan kepala dalam masalah ini. Sebab kita ada masalah dalam konteks usul fiqh atau fiqh, kita ada masalah pentarjihan, mana kita menangkan pendapat satu pendapat ke atas satu yang lain. Tapi apa asas kita nak menangkan? Asas pertama kita menangkan, tajuk dia adalah macam inilah. Macam kita kata kalau dah ada Nabi sendiri tunjukkan, pendapat sahabat tadi tinggal pendapat dia saja. Tidaklah menjadi hujah yang kuat untuk kita wajibkan orang lain untuk terima akan pendapat tersebut. Tapi kita kata macam para sahabat dia manusia, dia boleh silap boleh salah, tapi yang ada daripada Nabi SAW tu yang kita anggap sebagai autoriti sebenar. Autoriti sebenar adalah apa Nabi tunjukkan. Kalau faham macam tu sudut kan, kalau macam tu bila para sahabat dengan orang lain. Kalau ada benda para sahabat tunjukkan semua sekali, kemudian ada orang lain kemudian datang buat benda lain. Macam contoh macam orang-orang Melayu kita beramal dengan contoh maulid Nabi ke, ataupun buat doa awal tahun, akhir tahun ke. Itu sudut yang utama yang kita faham kat situ adalah dia datang dengan bentuk yang tidak warid daripada para sahabat sedikit pun perkara berkenaan. Tak ada sedikit pun buat Ashura ke. Esok lusa esok dan lusa sila siap sedia untuk berpuasa. Kerana kita masuk 9 dan 10 bagi Muharram, hari Ashura. Tapi orang kita boleh buat bubur. Dia suruh puasa, dia buat bubur. Ini masalah sikit lah kan. Ini masalah sikit. Banyak orang dia tak peka dengan sunnah. So kalau macam tadi, macam kes yang sekarang ni yang kita bincang ni, majoriti para sahabat semuanya basuh. Faham maksud Al-Maidah yang ke-6 ni, basuh tu basuh. Kaki tu dibasuh, bukannya disapu. So majoriti tadi kita pegang. Yang satu dua pendapat ni kita kata macam mana boleh tersilap riwayat daripada Nabi. Macam mana tak boleh silap riwayat daripada para sahabat? Kita dah ada majoriti daripada
riwayat yang minoriti ataupun yang janggal ni tidak dijadikan hujah, tidak dijadikan sebagai hujah. Okey, baik. Wara bin Abi Hatim an Ibn Abbasin, okey. Dia kata dan Abdullah bin Abbas kan, daripada Ibn Abi Hatim bin Ibn Abbas, daripada Ibn Abi Hatim bin Ibn Abbas, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'baini, dan sapulah kepada kepala kamu dan kaki kamu sehingga ke buku lali. Qala, kata Ibn Abbas, wal mashu, dia adalah penyapuan. Thumma qala, kemudian berkata Ibn Abi Hatim, wa ruwiya an Ibn Umar wa Alqamah wa ghairuhuma, diriwayatkan juga pendapat ini daripada Ibn Umar dan Alqamah dan selain mereka berdua. Alqamah tu bukan sahabat lah. Okey. Jadi kalau di sini 3 nama yang dipetik, iaitu Ibn Abbas, Anas dan juga Ibn Umar, yang dikatakan ada sebut basuh sapu kaki ketika wuduk, tak payah basuh. Fahadi atharun gharibatun jidda. Sekarang ni Ibnu Katsir jawab balik. Dia kata apa? Asar-asar ini amat pelik, sangat pelik. Sangat pelik. Wahia mahmulatun ala al-murad masih wal ghuslil khafifi. Dia kata dan ia patut dipahami, dibawakan pengertian dia, dibawakan ke atas bahawa yang dikendaki, dengan sapuan yang disebut oleh mereka adalah pembasuhan yang ringan, bukan basuh yang melampau. Lima sanadquruhu minas sunnati sabitati, kerana apa yang kita akan sebutkan daripada sunnah yang sabit, fi wujubil ghuslil rijlain, pada kewajipan membasuh 2 kaki. Ada nanti kita baca hadis di depan sikit. Wa inna ma ja'at hadhihi qira'atan biqafdi. Dia kata dan sungguhnya hanyalah datang qiraat ini dengan baris bawah, wa arjulikum, dia kata imma 'alal mujawarati wa tanasubil kalam, sama ada ia di atas berdekatan, lafaz tu berdekatan, mudah sebut, dan juga munasabah kata-kata, mudah nak sebut. Okey. Dia kama qaulil Arabi, macam kata-kata orang Arab, juhru dabbin kharbin. Okey. Lubang dab itu roboh. Sepatutnya juhru dabbin kharbun. Tapi diorang sebut dengan cara sedemikian. Ini juga macam firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Insan 21, aliyahum, orang yang di atas di syurga tu, bahagian atas mereka, kawasan atas mereka, penduduk kawasan atas syurga tu, thiyabu sundusin khudrun, okey, wa istabrakun. Okey, dia orang atas mereka memakai pakaian sundus khudrun, sebagainya sundusin khudrin lah. Ini kadang-kadang ada geng-geng orientalis sebagainya kan, yang tak tahu bahasa Arab, dia kata ni tak ikut grammar. Apa Quran kata boleh baca, itu boleh baca lah. Itu kaedah dalam cara kita faham. Bila Al-Quran kata boleh, maka ia boleh. Pasal Al-Quran adalah ukuran sebenar bagi grammar. Bukan grammar ikut Quran ikut grammar ikut Quran. Kat situ kan sundus kan, pakaian sundus, sutra yang hijau kan, sutra mahal, sutra yang tebal nipis, dia tu tebal nipis, istabrokin dia. Nah, inilah sundus sutra tebal, sutra halus, istabrak sutra tebal. Bacaan tu kan dia bunyi dia aliyahum, orang yang atas mereka, orang kawasan atas mereka, memakai thiyabu sundusin. Maksudnya khudrin lah, khudrun wa istabrakun. Nampak? Kan dia pakaian istabrakun tu. Sundus betul, khudrun. Khudrun tu dia sifat bagi pakaian tu, warna dia. Pakaian thiyabu sundusin khudrun, mana baris depan, sebab kalimah thiyab tu baris depan, sebab ini adalah sifat. Thiyabu istabrakun, dia patut istabrokin, sebab dia sepatutnya ikut kepada sundus, sutra nipis, sutra tebal. Maksudnya pakaian mereka sutra nipis berwarna hijau dan sutra tebal.
Dan sutra tebal kalimah istabrokun ni dia pergi follow ni, sedangkan dia adalah kedudukan sundus. Sepatutnya kalau kita nak ikut cara kita faham grammar, kita akan baca aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrokin. Wa istabrokin. Mana orang atas mereka memakai pakaian sutra nipis berwarna hijau dan sutra tebal. Tapi tak baris. Dia ikut sini sedangkan dia patut ikut sini. Wa hadha sa'iqul da'iun, dan ini sebenarnya adalah boleh dan juga tersebar penggunaan dia fi lughatil Arab dan bahasa Arab kan, sya'i' terbiasa dipakai, tak ada masalah kat situ. So jadi tak perlu difahami dari segi masalah amal. Kita sapu sebab ada bacaan macam tu, qiraat sedemikian. Kerana qiraat tadi pemudahan untuk pembacaan. Dan majoriti baca dengan arjula bukan arjuli. Okay. Wa minhum man qala hiya mahmulatun ala masil qadamain idza kana alaihima khuffan. Dan ada di kalangan mereka yang membawakan pengertian sapulah pada kedua kaki kamu tu, maksudnya sapulah pada keduanya, ia dibawa kepada menyapu dua kaki apabila di atas kedua-dua kaki tersebut ada sarung kaki, ada khuf. Qalahu Asy-Syafi'i, dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa minhum man qala, ada di kalangan mereka yang berkata hiya dalatun ala masir rijlain. Dia menunjuk kepada menyapu dua kaki. Walakinnal murada bidzalika al-ghusl khafif. Akan tetapi dikatakan itu adalah pembasuhan yang ringan. Kama warda bihi sunnatu, macam datang dengannya sunnah. Wa ala kulli taqdirin, di atas apa saja pengertian ataupun anggaran maksud yang dibawakan oleh mereka, fal wajibu ghuslul rijlaini fardha. Maka yang wajib, dia kata, maka wajib adalah membasuh dua kaki secara fardu. La budda minhu, tak boleh lari daripadanya. Lil ayati wal ahadits allati sanuriduha, kerana ayat dan juga hadis yang akan kita bawakan. Okey. Wa min ahsani ma yustadallu bihi ala anna al-masha yutlaqu ala al-ghasli al-khafif, dan di antara yang elok, yang bagus, di antara yang bagus apa yang didalilkan dengannya, bahawa menyapu tu, kalimah sapu tu dimaksudkan dengannya basuhan yang ringan. Ma rawahu al-Hafiz al-Baihaqi, al-Hafiz al-Baihaqi an-Nazzal bin Sabarah, dia kata yuhaddithu an Ali bin Abi Talib, dia menceritakan daripada Ali bin Abi Talib, annahu shalla zuhra, bahawa beliau Ali bin Abi Talib telah solat zuhur. Thumma qa'ada fi hawaijin nasi fi rahbatil Kufati. Dia kata lalu dia duduk dalam menghadapi hajat orang ramai pada Rahbah Kufah, tempatnya Rahbah Kufah, hatta hadaratis salatu al-asr, sampai dia datang solat asar. Duduk di tempat di Kufah tu, kemudian dia layan orang ramai sampai datang tu asar. Thumma utiya bi kuzin mimma, kemudian datangkan kepada dia dengan satu bekas daripada air, fa aqadha, satu mangkuk daripada air, fa aqadha minhu hafnatan wahidatan, lalu dia ambil daripada air tersebut satu celupan saja. Famasaha biha wajhahu, lalu dia sapu dengannya wajahnya. Wa yadayhi, dan dua tangannya. Wa ra'sahu, dan juga kepala dia. Wa rijlaihi, dan juga kaki dia. Tsumma qama fashariba fadlatahu wa huwa qa'imun. Kemudian dia bangun dan dia minum lebihan air yang ada lagi dalam keadaan dia berdiri. Tsumma qala, kemudian dia kata, inna nasan yakrahuna syurba qa'ima, maksudnya ada orang yang tak suka minum berdiri. Wa inna Rasulullah sana'a ma sana'tu, Rasulullah SAW telah buat apa aku buat. Wa qala, dan dia kata hadza wudu'u man lam yahdus, dan cara cara wuduk yang ringan tu adalah wuduk orang yang tambah balik, atau wuduk orang yang yang dah ada wuduk, dia tak hadas lagi, maka dia wuduk macam tu. So dia ambil air tu dan dia sapu-sapu saja pada muka dia, tangan dia, kepala dia, kaki dia. Menunjukkan bahawa cara tersebut adalah, maksud dia disebut sapu tu basuhan yang ringan. Maksud dia basuhan yang ringan. Sekali je. Semua tu sebab kerana dia masih lagi ada wuduk. Dia masih ada wuduk, maka dia tak wuduk dengan cara yang biasa. So bahkan dia kata wuduk ni adalah wuduk orang yang tidak hadas lagi. Okey. Wa man aujab min asy-syi'ati mashahuma kama yamsahul khuffa faqad dhalla wa adalla. Dia kata
barang siapa mewajibkan di kalangan Syiah itu penyapuan dua kaki macam yang menyapu pada khuf bahagian atas sahaja, sapu macam tu, faqad dhalla, maka telah sesat dan menyesatkan. Sesat kenapa? Li'annahum, kerana mereka ni Syiah ni khalafus sunnah tsabitatan mutawatirata qaulan wa fi'la, kerana mereka menyanggahi sunnah yang sabit secara mutawatir dari segi kata-kata dan perbuatan. Wa laysa bihim illa al-hawa wal akadi, illa al-hawa wal akadibu wasabbus sahabati wa takfiru kathirun minhum. Tiada dengan mereka ni, dengan Syiah ni, kecuali hawa nafsu, ikut hawa nafsu mereka sendiri, pembohongan-pembohongan, pencilaan para sahabat dan pengkafiran ramai di kalangan para sahabat. Thummal adawatu lil muslimina ahli sunnati. Kemudian permusuhan, yang ada daripada mereka adalah permusuhan terhadap orang-orang Islam ahli sunnah. Nasr ada al-islami haitsu kanu, mereka bantu musuh-musuh Islam di masa yang mereka berada, macam Iraq, macam baru ni kita tengok kat Afghanistan kan yang lari tu, majoriti tu disebut dalam sebahagian berita sebagai Syiah-Syiah yang lari. Kerana mereka ketika zaman yang mereka masuk adalah pemberi maklumat dan juga pengkhianat yang mengkhianati tentera. Cuma Taliban dah cakap, dia kata mereka masuk bandar, ambil kuasa dan takkan balas dendam balik. Tapi golongan tu takut lari. Takut dan lari. Bahkan memang dia kata ada satu video bagi tadi kawan tunjukkan, daripada tengah-tengah bulatan jalan raya tu rupanya digantung, dicacakkan dah tiang-tiang, ya Husin, ya Husin. So geng Taliban mula-mula sekali buat, buang benda tu. Sebab tu kena faham siapa lari kan, dia kata tunjuk dalam video kan lari takut kan. Kebarangkalian besar mereka lah Syiah-Syiah yang sentiasa berbuat jahat kepada ahli sunnah. Tapi cuma beza dia, ahli sunnah bila dapat kedudukan tidak membalas dendam. Macam Nabi SAW ketika takluk Mekah, baginda boleh balas kepada orang-orang yang dahulu menghina baginda, cerca, sakiti para sahabat baginda dan sebagainya, bunuh para sahabat pun Nabi SAW tidak hukum mereka. Okay, itu yang pendekatan diambil oleh Taliban. Allah lah, kan kita, yang pentingnya kita faham mereka ni lebih baik banding Amerika Syarikat yang kafir yang menguasai akan negara tersebut. Dan semua diorang letakkan ikut kepala dia orang. Bukan, itu bukan cara yang kita pada culture orang Taliban, orang tempatan bukan seperti itu. Okey. Dia kata membunuh mereka membantu musuh Islam di masa mereka ada, wal ghadru bil muslimina idza khada'u bihim wa tama'annu ilaihim, dan mereka buat pengkhianatan terhadap Islam bila mereka menipu daya mereka, dan juga mereka khadi'u bihim, bila orang Islam tertipu dengan mereka, dan juga telah tenang dengan orang-orang Syiah ni. Wasyawahidu hadiratun kullu yaumin, dan saksi perkara ni hadir tiap-tiap hari. Iraq jatuh pun sebab bantuan daripada Syiah. Empire Islam jatuh kan, Quds terlepas kepada tentera salib pun sebab Syiah yang bagi. Syiah Fatimiyah di Mesir dahulu, mereka lah yang serahkan Baitul Maqdis kepada tentera salib di atas sebab nakkan bantuan tentera salib, tolong mereka kalahkan Empire Abbasiyah dan juga tentera Saljuk, kerajaan Saljuk, Abbasiyah dan Saljuk. Maka diorang cuba untuk dapatkan bantuan dengan cara serahkan Baitul Maqdis kepada orang-orang Eropah. Dan itu hasilnya. Dan sebab tu bila Salahuddin Al-Ayyubi dapat nak kuasai balik Baitul Maqdis, benda pertama yang dia buat adalah dia jatuhkan kerajaan Fatimiyah atau Syiah Mesir. Sebab kumpulan tu adalah sangat-sangat jahat. Memboleh musuh boleh masuk balik bila masa dengan perbuatan mereka. Okey, itu yang sebab jadi kalau itu Syiah sesat lagi menyesatkan. Wa kadza man jawwaza mashahuma wa jawwaza ghaslahuma faqad akhta'a aidan. Demikian juga sesiapa yang mengharuskan penyapuan dua kaki tersebut dan mengharuskan pembasuhan dua kaki berkenaan. Basuh boleh, sapu boleh, ini pun sama, dia telah tersalah juga. Wa man naqala an Abi Ja'far bin Jarir At-Tabari. Barang siapa menukilkan daripada Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari annahu aujaba ghaslahuma lil ahadith. Wa min naqli daripada nukilan. An Abi Ja'far
bin Jarir At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari dia penukilan Ibn Jarir At-Tabari, dia kata annahu aujaba ghusla huma, dia mewajibkan pembasuhan dua kaki berkenaan kerana hadis-hadis. Wa aujaba masahuma lil ayah, dan diwajibkan penyapuannya dengan ayat. Falam yuhaqqiq mazhabuhu fi dhalika, maka orang tu tak pastikan mazhab Ibn Jarir pada perkara itu. Fa inna kalamahu fi tafsirihi, kerana kata-kata dia dalam tafsir dia, inna ma yadullu ala annahu arada annahu, dan dia kata yang sebenarnya kata-kata beliau, kata-kata Ibn Jarir dalam tafsirnya dan pentafsiran dia hanyalah menunjukkan kepada bahawa ala annahu arada annahu yajibu dalkar rijlain, bahawa dia wajibkan penggosokan, penggonyohan dua kaki, min dun sa'il a'dha'il wudu, berbanding semua anggota-anggota wuduk yang lain. Muka tak payah gonyoh, tangan tak payah gonyoh, kepala sapu, kaki kena gonyoh sungguh-sungguh bagi dia. Okey, itu maksud dia. Dia wajibkan sapu, maksudnya dia wajibkan gonyoh, gosok kaki tu. Bukan maksud dia sapu. Okey, walakinnahu abbara an dalki bil mashi, tapi dia menggambarkan mengenai gonyohan itu dengan tonyoh atau gonyoh itu dengan perbuatan dengan kalimah mashu, sapu. Faqta pada man lam yata'ammal kalamahu, dan maka telah menyangka sesiapa yang tidak memerhatikan kata-kata beliau, annahu arada, beliau inginkan wujubal jam'i bainal ghusli rijlaini wa mashi hima. Bahawa beliau sebenarnya bahawa dia kata beliau ni, bahawa beliau kendaki wajibkan gabungan di antara pembasuhan kaki dengan penggosokkan kaki, mana gonyoh kaki. Fakahu man hakahu kadzalika, maka telah menceritakan ia siapa-siapa ceritakan ia sedemikian. Walihada, kerana ini yastashkiluhu kathirun fuqaha, telah muskilkan perkara ini kebanyakan di kalangan para fuqaha, muskilkan, wa huwa ma'dzur. Okey, wa huwa ma'dzur, sedangkan dia dapat alasan lah. Banyak fuqaha muskilkan benda ni kepada Ibn Jarir At-Tabari. Muskilkan macam mana cakap macam ni, wajib basuh, wajib sapu. Tapi beliau sebenarnya telah mempunyai alasan, tidak salah. Fa innahu la ma'na li jam'i bainal masi wal ghusli, bainal jam'i masi wal ghusli, kerana tiada pengertian untuk penggabungan di antara penyapuan dan juga penggosokan. Gosok sapu dan basuh gabung tu tak logik. Sawa'un taqaddamahu aw ta'akhkhara alaihi, tak kira sama ada sapu tu terkemudian mendahului basuhan atau terkemudian daripada basuhan. Lindirajihi fihi, kerana dah masuk dah perbuatan sapu tu dalam basuh. Bila kita basuh kita dah sapu. Okey, fihi dalam perbuatan basuh. Wa inna ma arada ar-rajulu ma dzakartuhu, tapi sebenarnya lelaki ni, itu Ibn Jarir At-Tabari, mahukan apa aku sebutkan. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maksudnya bila ada kata Ibn Jarir punya pendapat wajib basuh, wajib sapu. Sapu maksud dia adalah gonyoh. Wajib basuh dan gonyoh. Bukannya wajib basuh kemudian sapu, itu bukan maksud dia. Okey, wallahu a'lam. Thumma ta'ammaltu kalamahu aidha, kemudian aku perhatikan juga kata-kata beliau. Kata Ibn Kathir tentang kata-kata Ibn Jarir, fa idza huwa yuhawilu al-jam'a baina qira'atain, maka tiba-tiba beliau cuba untuk menggabungkan di antara dua qiraat tersebut. Fi qaulihi, pada firman Allah Taala, wa arjulikum atau arjulakum, dia nak gabung sekali. Hafdhan 'alal masi wa huwa dalk, bari bawah di atas buat sapuan itu gonyohan, wa nasban bari atas ala al-ghusli, di atas pembasuhan. Fa aujabahuma, maka dia wajibkan kedua-duanya, akhdan bil jam'i baina hadihi wa hadihi, maksudnya beramal dengan dua-dua cara baca sapu, baca basuh kan, basuh sapu, maka digabungkan perbuatan. Bila sapu kaki tadi memang kena gonyoh. Banyak orang kita kadang kalau kami ikut Ibn Jarir At-Tabari punya cara ni, cara orang yang ulu kaki dekat pipe tu, tak sah lah bagi dia, tidak sah. Kena gerakkan tangan pada kawasan berkenaan, disapu, diratakan air tersebut sambil digonyoh-gonyoh kepada kawasan kaki tersebut. Allahu a'lam, itu pendapat Ibn Jarir At-Tabari. Baik. Okey.
Sekejap. Dzikrul ahadithi al-waridati fi ghusl rijlain wa annahu la budda minhu. Sebutan hadis-hadis yang datang pada pembasuhan dua kaki dan bahawa ia tidak boleh tidak daripadanya. Okay, sebutan hadis-hadis yang datang pada pembasuhan kaki, dua kaki, dan juga bahawa tidak, ni yang apa, dia khaskan satu bab, satu potongan khas, tajuk tentang membasuh kaki. Itu dalam perbuatan wudu adalah yang sepatutnya. Okey. Qad taqaddama fi hadis amirai al-mu'minin Uthmana wa Aliin, okey. Wa ibn Abbas wa Muawiyah wa ibn Abbas wa Muawiyah wa Abdullah bin Zaid bin Asim wa Miqdad bin Ma'ad al-Yakriba. Okey. Dia telah berlalu dalam hadis dua ketua umat Islam, iaitu Uthman dan Ali, dan juga Ibn Abbas serta Muawiyah dan Abdullah bin Zaid bin Asim, Miqdad bin Ma'di Yakriba. Anna Rasulullah, dalam hadis sebut datang anna Rasulullah ghasala rijlaihi fi wudu'ihi. Baginda Rasulullah membasuh kedua-dua kaki dalam wuduk baginda. Imma marratan wa imma marrataini au thalathan. Sama ada sekali atau dua kali ataupun tiga kali. Ala ikhtilafi riwayatim, di atas perbezaan riwayat mereka. Tapi basuh sebasuh. Berapa kali itu itu ada perbezaan. Tapi basuh semua basuh Semua basuh. Okey. Okey, wa fi hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dalam hadis Amr bin Shu'aib daripada bapa dia Shu'aib bin Muhammad, daripada datuk dia Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah SAW tawaddu'a, baginda Rasulullah telah berwuduk, fa ghasala qadamaihi, baginda basuh dua kaki baginda. Thumma qala, kemudian dia kata hada wudu'un, ini satu wuduk, la yaqbalullahu salata illa bihi, yang tak akan menerima Allah Ta'ala solat kecuali dengannya. Perbuatan basuh. Wa fi sahih dan sahihain an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr qala, beliau berkata takhallafa anna Rasulullah SAW fi safarnaha, telah terlewat daripada kami Rasulullah SAW dalam satu perjalanan yang kami berjalankan. Maksud kami musafir, satu perjalanan, ini Nabi terlewat. Okey. Fa'adrakna wa qad arhaqatna as-salatu. Okey. Dia kata takhallafa anna, maksud dia Nabi terlewat, bukan Nabi tinggalkan diorang Nabi dah terlewat daripada mereka dan satu musafir. Kemudian fa'adrakna wa qad arhaqatna as-salatu, lalu kami telah sampai dan telah meletihkan kami akan solat, tunggu solat, nak solat kan. Diorang tengah kabut, pergi sampai kawasan air, satu riwayat datang dia sampai air, minum air tersebut, wuduk, kemudian tunggu Rasulullah kan. Salatul asri, solat asar, okey. Dia kata wa nahnu tawaddau, sedang kami berwuduk. Faja'alna namsahu ala arjulina, lalu kami pun sapu pada kaki kami. Fanada bi'a'la sauti, lalu baginda berseru. Bila Nabi nampak keadaan para sahabat, perbuatan mereka menyapu kaki tu, Nabi kata asri'ul wudu'a, ratakanlah air wuduk. Wailul lil aqabi minan nar, kecelakaanlah bagi buku lali tu, kawasan buku lali tu daripada neraka, daripada api, yang kalau tak kena wuduk padanya. Wailul lil aqab, kecelakaanlah untuk buku lali tu, ya. Sampai tumit atau buku lali, dia kata daripada api, dari kerana api neraka. Wa kadzalika huwa fi sahihain, demikian juga ia hadis dalam sahihain an Abi Hurairah anhu, lafaz yang sama. Wa fi sahih Muslimin, dan sahih Muslim pula an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi SAW, daripada Nabi SAW, annahu qala, baginda SAW bersabda, asbighul wudu'a, ratakanlah wuduk, wailul lil aqabi minan nar, kecelakaanlah bagi tumit-tumit daripada neraka, daripada api, kerana akan kena api pada kawasan berkenaan. Wa an Abdullah bin Harith bin Jaz'in, daripada Allah bin Harith bin Jaz', annahu, beliau sami'a Rasulullah SAW, telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, wailul lil aqabi wa butunal aqdami minan nar, kecelakaanlah bagi
buku lali dan tapak-tapak kaki daripada kerana api neraka. Kerana tak kena wuduk kawasan berkenaan air, maka benda ni akan menjadikan pembakaran dengan api. Dan benda ni sebenarnya biasa diorang dapat tahu sebab bila kita duduk kat kawasan padang pasir sebagainya, kita musafir, badan kita kadang tak diseliputi dengan lapisan halus debu. So bila kita kena air, kawasan yang tak kena lagi air dia akan terang, cerah. Kawasan kena air akan jadi gelap. Dekat situ dapat dilihat kawasan tak kena air lagi atau tak disentuh air tu dapat dilihat. Sebab tu Nabi boleh tegur direct, nampak apa yang berlaku pada mereka. Okey. Dia kata dan sanad dia kata rawahul Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi wal Hakim dan Hakim. Wa isnaduhu sahih, sanad dia adalah sahih. Wa rawi Imam Ahmad telah riwayatkan an Jabir bin Abdullah, dia kata sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, wailil araqibi minan nar, kecelakaanlah bagi araqib, tumit ataupun kawasan tepi kaki tu daripada api neraka. Dia kalimah araqib, aqab digunakan oleh Nabi SAW. Pengertian dia samalah, bahagian-bahagian tulang yang timbul pada kaki tersebut. Kat belakang tumit tu kan, dia ka'ab, kain ka'ab, aimba kan, tumit, kawasan tumit belakang. Kawasan yang aqab ni juga disebutkan kawasan tulang yang timbul kat tepi kiri kanan kaki. So jadi ada kawasan tu kadang-kadang orang tu basuh tak kena kawasan tu. So nampaklah tanda tak kena air tu. Lepas tu Nabi pun terus kata sedemikian. Wa ruya aidan diriwayatkan juga an Jabir bin Abdullah diriwayatkan juga annahu qala beliau berkata ra'an nabiyya sallallahu alaihi ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi rijli rajulin minna. Kita telah melihat Nabi SAW fi rijli rajulin, pada kaki seorang lelaki, minna di kalangan kami, mislu dirhamin seumpama dirham, saiz dia tak kena air, lam yaghsiluhu, dia tak basuh. Ya, faqala, maka Nabi kata wailul lil aqabi minan nar, kecelakaanlah bagi kaki daripada kenaan api neraka. Okey. Dia kata wa wajhu dalalati min hadhil ahadith zahiratun, dan bentuk pendalilan, sudut pendalilan daripada hadis-hadis yang kita bacakan tu adalah sangat nyata. Wa dzalika annahu law kana fardu rijlaini mashahuma, itu bahawa kalau sekiranya yang fardu bagi dua kaki itu penyapuan kedua-duanya, au annahu yajuzu dzalika fihima, dan bahawa ia adalah harus kedua-duanya itu pada kedua-duanya, lama tawa'ada ala tarkihi, nescaya tak ada Nabi beri amaran di atas perbuatan meninggalkan pembasuhan kawasan tersebut. Lianal masha la yastawibu jami'ar rijli, perbuatan sapu tidak akan meliputi merangkumi ke semua kaki. Bal yajri fihi ala ma yajri fi masil khuffi, bahkan berlaku sebutan sapu ni kepada apa yang berlaku padanya pada penyapuan pada khuf. Bagi sapu pada khuf tu atas sahaja, tak perlu seluruh kaki, atas saja. Dan atas saja kita sapu. Dan kawasan lain tak kena. Sedangkan Nabi kata tadi kecelakaan pada kaki tadi kerana api neraka, kerana tak kena air. Sedangkan sapu tak perlu kepada semua. Tak perlu semua. Kalimah sapu kaki, perbuatan sapu kaki yang ditunjukkan tak pernah yang Nabi sapu seluruh. Itu kena faham. So dekat sini memberikan maksud pada kita, basuh itu wajib. Basuh itu wajib lah. Kalau tak, Nabi tak akan berikan amaran. Wa hakadha wajhu hadhihi dalati ala syi'ati al-imam ala syi'ati. Inilah bentuk pendalilan ke atas Syiah yang dibuat oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Boleh gunakan penghujjahan ini. Semua hadis datang macam tu. Suruh basuh. So kalau dia kata Nabi tunjukkan basuh dan kalau sapu bahagian atas, dan macam mana nak meliputi hadis ni? Nabi kata kecelakaanlah kerana tak kena air pada kaki tersebut. Bahagian kecil besar dirham pun tak boleh, mesti kena semua. Wara Muslimun an Umar bin Khattab, dia kan Muslim Umar bin Khattab, anna rajulan, seorang lelaki, tawaddaa, dia telah berwuduk, fataraka mawdi'a zufrin ala qadamaihi. Seorang lelaki telah berwuduk dan dia tinggalkan kedudukan besar kuku. Besar kuku je pada kaki dia.
Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka telah melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi kata, irji' fa ahsin wudu'aka, pergi ulang balik, elokkan wuduk engkau. Ini juga dalil bahawa bila kawasan tersebut dibiarkan macam tu dan tak diikut tertib, Nabi suruh ulang balik. Dia kena ulang wuduk balik, bukan basahkan kawasan tu saja. Dia kena wuduk semua sekali daripada mula. Wuduk dia tidak sah. Walaupun sebenarnya kaki kan bahagian terakhir. So apa salahnya kalau basuh je kaki? Tadi lain dah basuh dah. Lain dah kena, cuma kaki tak kena. So basuh kaki tak, Nabi suruh ulang balik. Ulang balik wuduk. Menunjukkan wuduk dia batal. Wuduk tidak sah. Warawal Baihaqi juga riwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan seorang lelaki jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad tawaddaa, bagi telah berwuduk, kata. Wa tarak, dia kata dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia telah berwuduk. Lelaki tu telah berwuduk, okey, dan jumpa Nabi. Wa taraka ala qadamihi, dan dia tinggal pada kaki dia, misla maudhi'iz zufrin, seumpama kedudukan satu kuku. Satu kuku kecil je. Faqala lahu Rasulullah SAW, lalu telah bersabda kepadanya Rasulullah SAW, irji' fa'asin wudu'aka, pergi ulang balik, elokkan wuduk engkau. Warawahu Abu Daud wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan hadis ni Abu Daud serta Ibnu Majah. Wa isnaduhu jayyid, dan sanad hadis ni adalah jayyid, kuat. Wa rijaluhu kulluhum thiqat, perawi dia semuanya orang-orang yang dipercayai. Warawi Imam Ahmadu an Khalid bin Ma'dan, Imam Ahmad daripada Khalid bin Ma'dan, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sebahagian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli, dia lihat seorang lelaki solat, wa fi zahri qadamihi, daripada belakang kaki dia, lum'ata qadri dirhami, ada kawasan cerah sebesar saiz 1 dirham. Lam yusibahal ma'u, tak kena padanya air. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, ayyu'idal wudu'a, bagi ulang, perintah dia untuk ulang wuduk. Dan warawahu Abu Daud, kan, dalam riwayat Abu Daud, wa zada, dan ditambah dalam riwayat Abu Daud, was-salah, solat pun kena ulang balik. Wa isnaduhu, dan sanad dia jayyid qawi, kuat, jayyid dan kuat, jayyidun qawi sahih, kuat, elok, kuat, sahih. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Wa fi hadis Uthman, dan hadis Uthman pula, wa fi sifati wudu'in Nabi, dan sifat wuduk Nabi SAW, annahu khallala baina asabihi, bahawa dia menyilat-nyilatkan di antara celah-celah jari dia. Bukan dia macam tu je, dia celah jari pun dia gosok, dia gonyok. Rawa Ahlus Sunan, Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. Okey. Riwayat Ahlus Sunan min hadis Laqit ibn Sabrah. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, dia kata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, akhbirni an wudu. Nabi kata, faqala, okey, beritahu aku tentang wuduk, maka Nabi pun bersabda, khabarkanlah aku mengenai wuduk. Nabi pun bersabda, asbighul wudu'a, ratakanlah wuduk, wa khalil bainal asabi', dan selang-selitkan di antara jari-jari kaki dan tangan lah, wa baligh fil istinsyaqi, dan melampaulah dalam menyedut air masuk hidung, illa an takuna sha'imah, kecuali kau seorang yang berpuasa. Kalau kau seorang puasa, maka jangan sedut dalam-dalam sangat. Itu yang apa Nabi pesan pada dia. Okey. Warawa, diriwayatkan Ahmad juga, Imam Ahmadu, an Abi Umamah Al-Bahili, Abi Umamah, daripada Abu Umamah, Haddatsana Amr bin Abasah. Sekejap. Bukan Abah ini ni, Abu Malai ni. Ya. Abi Umamah.
Okey. Abu Umamah ni sudah Sadi ibni Ajlan. Sadi ibn Ajlan. Sahabat lah. Tapi dia bukan orang Bahili. Okey. Dia dah orang Bahili ni. Dia betul. Ini riwayat sahabat dari sahabat. Sahabat daripada sahabat. Sahabat dari sahabat. Dia mati tahun 56. Betul. Ketika mati Nabi SAW, umur dia 30 tahun. Ketika Nabi wafat, umur dia 30 tahun. Nama dia Sadi ibn Ajlan. Sadi ibn Ajlan, Abu Umamah al-Bahili. Terkenal dengan Abu Umamah al-Bahili. Ini sahabat. Riwayatkan Abu Umamah al-Bahili, riwayatkan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, daripada Abu Umamah al-Bahili. Qala hadatsana Amr bin Abasah. Cerita kepada kami Amr bin Abasah. Qala, beliau berkata, qultu, aku kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni anil wudu. Beritahu aku tentang wudu. Okey, berhenti sini. Allahu a'lam. Kita masuk soalan kot. Kalau kita sambung ni kan hadis ni panjang sangat. Tak ada berhenti, nanti satu lebih pun masih tak habis. Okay. Stop sharing. Okey, ada soalan? Masa kita bahas bab wuduk lah. Ayat ke-6 surah Al-Ma'idah. Baik. Ustaz, Nabi bila pakai serban usap sikit jambul lalu sapu atas serban, ada kain menunjukkan boleh cuit jambul pada juga pada wuduk. Kalau orang tu pakai serban, boleh sapu atas serban je lah. Kalau tak ada, tak buat lah macam tu. Pasal Nabi tak buat macam yang saya sebutkan tadi, cuit jambul saja. Okay, kita macam ni cerita dia. Dalam perkara ni kita hormati para ulama yang ada pendapat. Tapi kita ada akal. Akal kita boleh ajar kita tentang pemahaman. Okay. Bila Nabi dah buat, cara Nabi buat macam tu, dan Nabi tak pernah sapu cuit-cuit jambul sahaja. Bahkan baginda salam akan sapu pada ubun-ubun dan serban. Okay. Bukan hanya sapu ubun-ubun saja. Macam ni kan dikatakan ada macam tu kan. Sapu ubun-ubun dan sapu atas serban. Kemudian tutup balik kan. Elokkan balik. So Nabi buat macam tu. Itu ada. Sapu kepala saja pun ada. Sapu ubun-ubun saja tanpa kepala lain tak ada. So tak sepatutnya kita buat benda yang hanya berdasar kefahaman sedangkan perbuatan tu ada. Sebab tu konteks dalam masalah kisah beramal bila kita ada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi jelas. Kemudian kita ada understanding. Maksudnya kefahaman kita. Dan kita ikut kefahaman kita, bukan ikut kefahaman kita ikut lafaz Nabi. Apa Nabi sebut tu didahulukan ke atas apa kita faham. Macam esok kan, puasa 9 dan 10. Nabi sebut 9 dan 10. Kan? Nabi tak kata 10 dan 11. Tapi ada orang kata 10 dan 11 boleh ikut sebab menyanggahi Yahudi. Itu understanding awak. Itu understanding kita. Bukannya perbuatan Nabi. Macam contoh macam Nabi sebutkan berkenaan dengan tajuk berhimpun membaca Quran, berzikir dalam masjid Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang tak faham, dia kata bolehlah baca Yasin ramai-ramai. Problem sekarang ni kita ada perbuatan Nabi. Kalau Nabi ceritakan dan perbuatan para sahabat ada, then kenapa kita nak buat cara baru? Faham? Itu sepatutnya kita sekarang ni dah faham bahawa menyapu seluruh kepala tu adalah apa Nabi buat. Dia buatlah. Bagaimana kita buat seluruh kepala, orang yang kata tak wajib seluruh kepala pun dia kata itu sunat. Bukan tukar mazhab Ada orang dia kata tukar mazhab. Sapu seluruh kepala bukan mazhab Syafi'i. Siapa cakap? Mazhab Syafi'i tak wajibkan seluruh kepala. Tapi kalau orang tu buat, orang tu dah buat sunnah. Dia dah lepas fardu, dah buat sunat. Tiba-tiba orang kita ada yang kata dia pergi kata apa? Dia kata sapu dia kata perbuatan tu membolehkan. Itu tajuk lain. Bahkan tukar mazhab. Siapa nak tukar mazhab? Sapu sebahagian kepala. Sapu seluruh kepala. Apa benda ni? Orang pergi umrah pasal kena kelentong macam ni. Okay, baik. Wallahualam. Lain. Nak mengenai Syiah bila berwuduk mereka usap kaki je, ya. Bagaimana cara solat mereka? Ada 3 waktu saja bila masa tu. Okay, sebenarnya Syiah ni tak pernah ada agama betul. Tak pernah ada agama betul. Itu simple je. Kalau depan kita dia boleh tipu.
sementara dia nak ambil kita punya kepercayaan, yang suruh kita terima dia dalam masyarakat kita, dia akan ikut semua sekali cara kita. Dia bagi takiyah. Solat tanpa ada batu Karbala, ikutkan orang tak sah. Sebab tu kalau nak sebutkan tentang ibadat, diorang tak ada ibadat betul pun sebenarnya. Ibadat mereka secara bertukar-tukar ikut keadaan dan masa. Duduk Amerika Syarikat, cara Amerika. Duduk dekat tanah Arab, dia tak duduk cara tanah Arab. Duduk dekat Iran, cara Iran. Cara Syiah kan. Dia akan buat sentiasa berbeza-beza. Dia tak pernah boleh dipercayai. Maka Imam Syafi'i kata, tak ada kumpulan paling penipu berbanding dengan Rafidah. Lepas tu kita tak tahu dari segi usul mazhab dia apa benda sebenarnya, tak ada. Bahkan suka hati bila bab perkara macam ni kan, bila kita check, bila kita jumpa dengan Syiah juga tanya, dia kata tak, kami punya apa ayatullah tak kata pun. Bila kita tinggal kan, dia kata dia buat balik. So payah sikit kan daripada si Syiah ni buat berkenaan sapu kaki tu. Kalau dia buat ambil je, nampaklah ya, memang itu antara tanda dia lah. Selain itu tak lurus, tak dekapkan tangan dekat dada. Selain tu apa lagi banyak. Kalau di video sekarang boleh tengok cara solat dia pelik. Kalau 3 waktu tu diorang cuma ambil ikut kepada tu 3 waktu siang ni lah, pagi, subuh, kemudian zuhur dan asar kot, macam tu, ataupun maghrib. Tapi diorang tak ada kata-kata betul. Idea dia diorang sebut tapi tak ada kata-kata betul. Kita jumpa macam kata Quran Fatimah, tanya ada, dia kata ada, suruh tunjuk, tak ada. So jadi Syiah ni tak usah percaya langsung. Tak usah ni. Yang pendik politik pun boleh percaya Syiah. Tak faham saya. Kan? Orang tu pengkhianat. Kan? Cela para sahabat. Maki si Nabi. Kan? Kalau kita maki mak dia, marah. Maki si Nabi tak ada seorang pun nak ada sensitif. Ini sangat salah lah. Sangat salah. Baik. Seterusnya. Alhamdulillah. Okay, tak ada soalan dah. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Pasal hadis tadi panjang. Kita tinggalkan dulu. Masa tajuk tentang hadis-hadis yang dia nak tunjukkan bahawa membasuh kaki itu adalah fardu, wajib. Orang yang tak basuh kaki, tiada wuduk baginya. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.